Assalamualaikum warahmatullahi. Hai traders, hai kawan-kawan. Hari ini aku nak share sikit apa yang aku dah buat selama bertahun-tahun dengan forex. Macam mana aku trading secara konsisten, secara dah bertahun-tahun pun. Okey. Jadi aku share. Okey. Yang ni aku letak sini dulu. So aku share, ini adalah chart Euro USD. Ada banyak ada banyak pair currency dekat sini. Tapi untuk yang ni aku ambil Euro USD lah. Sebab ini yang terpapar. So mudah sikit untuk aku ceritakan. Pertama sekali aku tak suka dia terlampau dekat dengan harga semasa ni. Aku akan jarakkan dia. Macam ni, dan tak payah terlampau jarak sangat. Okey. Sebab aku nak tengok pergerakan dia tu dengan jelas. Okey. Untuk mengenal pasti trend, daripada sini kita nampak trend tu adalah bearish. Tapi aku biasanya akan tengok daripada monthly dulu. Okey. Daripada monthly, kita nampak trend ini bearish dan aku buat kesimpulan dekat kawasan sini. Dekat kawasan sini adalah destinasi untuk dia turun. Jadi perjalanan untuk dia turun ni bukanlah sesuatu yang sangat confirm, tapi kita tahu dia punya perjalanan, dia punya destinasi adalah kawasan sini sekurang-kurangnya. Jadi bila kita tengok daripada situ, daripada harga semasa kepada destinasi yang aku tandakan tadi, ada lebih kurang dalam 1,195 pip. 195 pip maksudnya hampir 200 pip. Okey. Hampir 200 pip. Jadi untuk dia turun sebanyak 200 pip tu, dia akan ada banyak drama dekat time frame yang besar. Dia akan turun naik dulu apa semua, baru dia sampai kepada destinasi ni. Macam tu, dia bukan terus turun. Kalau dekat time frame besar, dia akan terus turun. Tapi untuk time frame kecil, bila kita pergi dekat H4 misal kata, untuk dia sampai kepada destinasi ni, mungkin dia naik sekejap, turun balik, naik. Dia ada banyak drama dekat situ. Tapi biasanya time frame yang kecil akan mengikut pada time frame yang besar. Jadi bila aku pergi kepada weekly, kita nampak weekly tempat yang paling dia boleh pergi adalah di kawasan sini. Lebih reasonable di sini. Bukan yang atas ni tadi jadi kita boleh detailkan dia. Dekat weekly kita boleh detailkan dia. Dan bila kita tengok pada weekly, perjalanan untuk dia terus turun ke sini adalah dalam 261 pip, 264 pip. Lagi banyak. So, kita ada 260 pip potensi untuk terjun. Kenapa kita mencari buy? Jadi itu silap besar lah. Sebab tu saya lebih menekankan cari pada trend yang besar terlebih dahulu. Dia turun, ini destinasi dia. Dan biasanya trader akan terperangkap bila dekat H4, H1 dan ke bawah. Dekat sini dia ingat sudah sampai dan dia buat buy. Sedangkan trend sebenar adalah sell, adalah bearish. Dan kita tak boleh sell dekat kawasan sini. Kita kena cari di kawasan-kawasan atas sikit. Mungkin dia akan naik sedikit dulu, baru dia akan turun. Okey, contoh saya tunjukkan. Okey, di kawasan sini. Bila saya tarik trend tu, trend line ni, okey, nampak ada dua satu lagi saya tarik macam ni. Nampak tak? Okey, yang ni trend yang lebih turun, yang ni trend yang lebih landai. Okey, jadi ada kemungkinan price ni akan naik dahulu sampai sini baru dia turun. Ataupun dia naik lebih tinggi sikit baru dia turun. Untuk capai kita punya target tadi. Kalau target kita di sini, kalau misal kata price tu naik dahulu sampai ke kawasan ini baru dia turun,
Nampak tak? Dia ada 420 pip. Kalau misalnya kata dia naik sedikit sahaja kemudian baru turun daripada kawasan ini, ada sekitar 320 pip. Maksudnya bertambahlah kita punya profit potensi tadi tu. Jadi itu yang menjadi masalah kepada trader tu adalah tidak sabar. Bila tak sabar maksudnya dia membuat keputusan secara membabi buta dan lebih kepada gambling, kan. Jadi itu kita tak nak. Kita nak secara berasas. Okey, jadi relax dulu. Di kawasan ini ataupun di kawasan ini, tengoklah yang mana satu dia akan naik, tengok pada momentum, itulah tempat yang sesuai untuk kita sell. Okey, dan untuk aku secara peribadi, aku lebih suka melukis. Melukis di manakah tempat-tempat yang aku rasa sesuai untuk aku buat zone SNR. Okey, yang pertama sekali di kawasan ini. Okey. So ini adalah aku punya resistance yang paling kuat. Lepas tu aku ambil di kawasan sini. Jadi ini merupakan aku punya zone SNR juga. So bagi mereka-mereka yang tak faham macam mana cara aku membuat zone SNR tu, relax je lah. Buat-buat je lah faham. Sebab aku dah terbiasa. Aku dah buat benda ni selama bertahun-tahun. Jadi of course aku ada aku punya cara-cara aku yang tersendiri lah. Macam mana aku nak buat tu. Dan setiap zone yang aku lakarkan ni, dia ada dia punya faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya zone itu sendiri. Bukannya aku main sekadar lukis ikut hawa nafsu aku je. Adalah ciri-ciri yang aku titik beratkan. Yang aku tak boleh nak cerita panjang-panjang dekat sini. Sebabnya kalau cerita pun orang tak faham. Mungkin kalau seminar ke apa ke, mungkin aku boleh ceritakan lah. Tapi untuk aku ceritakan dalam video yang macam ni, mungkin orang tak faham. Okey. Dan aku nak mencari resistance di bawahnya, tak nampak dekat H4, jadi aku cari dekat daily. Dekat daily pun masih lagi tak nampak. Mungkin dekat weekly. Dekat weekly adalah seperti yang aku tunjukkan tadi. Di sini kan. Maksudnya jauh lagi dia nak turun. Mungkin macam ni dia nak turun lagi kan. Jauh lagi. So, okey, kita abaikan dulu yang tu. Kita fokus kepada H4. Okey, bila aku dah lukis macam ni, jadi kawasan-kawasan yang aku dah lakarkan ni adalah zone SNR. Sama ada dia akan jadi support ataupun dia jadi shilling. Okey, di sini adalah resistance ataupun shilling yang terdekat. Yang terdekat adalah di sini. Dan daripada sini baru dia akan mencari, perjalanan dia tu adalah mencari support yang akan dicari kan. Okey, jadi aku mengandaikan price ni akan naik terlebih dahulu kepada zone ni dan baru dia turun mencari support. Okey, jadi ini adalah resistance yang terdekat. Jadi itu adalah zone ataupun key level untuk kita mencari peluang sell. Cari peluang sell adalah di dalam kawasan ini dan di kawasan ini. Itu dia punya key dia. Kena faham
Bukan sebarang-sebarang kawasan untuk kita ambil sale. Kalau kita cari peluang sale bukan dekat situ. Dan bila dah sampai dekat support nanti, baru kita cari peluang buy. Tapi destinasi dia adalah mencari support. Jadi kita cari peluang sale. Jadi aku tandakan ini adalah kawasan yang terbaik untuk sale di dalam kita punya zone. Okey, aku tandakan sebagai sale warna merah. Aku tandakan sebagai BTS. Apa itu BTS? Ialah best to sale. Jadi itulah kawasan dia. Dan seandainya aku nak membuat sale, aku kena kira aku punya risiko daripada kawasan sini, daripada kawasan best to sale ni, sampai ke sini ada berapa? Ada lebih kurang 180 pip. 180 pip adalah risiko aku yang aku kena tanggung kalau misal kata aku loss. 180 pip, 190 pip. Itu adalah risiko aku. Tetapi kalau aku profit daripada kawasan sini sampai ke sini, aku boleh capai profit 290. Maksudnya kalau 180, aku punya risiko, aku punya potensi untuk profit 290. Baloi tak? Kalau kita tengok dengan cara yang betul, sangat berbaloi lah. Daripada kita punya risk yang 180, tapi potensi dia adalah 290. So itu sangat berbaloi untuk kita swing. Kita swing kita punya entry. Okey, macam mana aku nak swing? Sedangkan kita dah ada target dan kita dah ada kita punya potensi kita. Yang pertama sekali, aku buang dulu yang jauh-jauh ni. Aku delete dulu sebab ini terlampau jauh. Mungkin price susah nak kejar kawasan itu. Yang pertama sekali, aku kena letakkan aku punya stop loss di kawasan ini. Okey, ini adalah kawasan stop loss aku. Sebab ini adalah dekat tempat aku entry ni nanti adalah benteng pertahanan aku yang pertama. Dan zone yang kedua ni adalah benteng pertahanan aku yang kedua. Maksudnya untuk price hit aku punya stop loss, untuk dia kalahkan aku, dia kena menghadap dua perisai aku yang aku dah cerita tadi. Dia kena menghadap dua benteng pertahanan aku dulu, baru dia boleh kalahkan aku. Okey, seandainya entry di sini floating loss, aku akan recover dengan entry sale di kawasan ini. Okey, itu aku punya penilaian aku macam mana aku nak recover bila aku loss. Dan untuk sampai ke kawasan ini, aku tak nampak ada apa-apa halangan tu untuk sampai ke garisan ni. Jadi mungkin akan berlaku dengan cara yang mudah untuk sampai. Sebab sejarah dia menunjukkan tiada halangan. Okey, kalau aku tengok pada weekly mungkin. Okey, dekat weekly kita ada satu halangan di kawasan ini. Mungkin terhalang jugalah kan. Okey, jadi bila aku tunjukkan di kawasan ini. Dan aku punya risk, potensi aku kalau daripada situ pada sini ada 200 pip. So masih berbaloi untuk aku ambil risk yang sebanyak 190 pip tadi. Dan ini adalah aku punya kawasan take profit yang pertama dan mungkin ini adalah take profit yang kedua. Masih lagi berbaloi. Mungkin susah untuk korang faham macam mana cara aku melukis dan aku main macam agak-agak je kan. Okey, ni level dia, ni level dia. Sebab aku dah bergulumang dengan chart ni, dengan technical analysis ni selama 9 tahun lebih. Jadi mungkin kefahaman aku tu dah sangat jauh nak dibandingkan dengan orang yang newbies kan. So
Kalau ada masalah, tanya je, aku tak ada masalah. Aku boleh ceritakan. Cuma untuk buat video ni aku pun tak nak panjang-panjang. Jadi macam mana cara untuk aku buat entry? Contoh untuk yang ni aku akan letakkan dua entry. Pertama sekali, okey aku buat 3 layer lah. Aku buat 3 layer Okey, aku delete dulu garisan tu sebab itu adalah kawasan tu aku set aku punya self stop tu nanti. Okey, aku buat new order dan aku akan menggunakan sale limit dengan volume 0.01 dan stop loss aku akan letakkan 1.132 31 lah. 1.1.31 315. Oh sorry. 315. Okey. Tu stop loss aku. Dan TP aku tadi adalah yang bawah ni 1.0825. Tu take profit 1.0825. Okey. Okey, ni stop loss. Stop loss ni maksudnya jumlah yang aku sanggup rugi dan aku nak pada harga 1.128. 1.128. Okey. Jadi aku gunakan sell limit lah. Pending order, ambil sell limit. Harga dia letak 1.1 1.1118. Okey, bila aku place, tengok apa jadi. Okey, tak dapat Dia bukan di 118. Yang ni dah betul. Cuma okey, stop loss tu dah betul. Cuma entry ni tak duduk pada zone Jadi salah lah tempat entry tu, tapi aku punya take profit tu betul. Duduk di sini. Okey. Itu yang ni, yang atas ni aku biarkan, yang bawah tu aku padam. Okey, ini aku punya ni betul. Okey, cuma entry ni tak duduk di tempat yang betul. Jadi aku cuba cari di mana dia punya level 1.113. 1.112. Okey, 1.112. Jadi kita amend balik Kita punya price tadi 112 modified. bang. Modified. Okey, dia duduk di bawah pula zone kita kan. Jadi salah lah ni. Amend lagi. 113 lah. Okey, maksudnya dia dah duduk dekat dalam zone Okey, jadi itu yang pertama. Entry yang kedua, aku up sikit volume jadi 0.02. Up sikit bukan up banyak. Dan aku mencari stop. Aku bukan nak cari stop lah, aku nak cari stop loss tu nanti aku akan edit je. Pending order yang kedua adalah sell limit.
1.14. Yes, kat situ. Place. Alamak. Jauhnya dia lari. 1.1 1.114. 1.113 lah. 1.113. Baru dia duduk dekat dalam zone. Okey. Sama. Oh, ini dah profit Yang ni dah profit, biar dulu. Yang ni 1.14. Baru cantik dia duduk di dalam zone. Dan di sini stop loss. Stop loss tu aku just copy je lah. Aku tak suka ada perpuluhan banyak-banyak ni, aku suka dia genap dekat situ. Okey, 40 lah. Macam tu aku suka. Copy. Dan letakkan stop loss dia tu sama. Okey, yang ni copy. Alamak. Delete pula. Paste. Okey, tak apa, kita buat lagi satu. Di kawasan ni tadi Sell limit 0.1. Okey, dapat balik. Kita punya stop loss. Copy dan paste balik ni. Jadi kita dapat stop loss yang sama. Dan kita punya TP kita tadi adalah, tengok balik nombor tadi. Kena tengok balik dekat daily. Daily tak nampak, weekly. Di sini tadi aku letak 1.0819. 1.0819. 1.0819. Paste. Alamak. 0819. Copy. Refine. Dan di sini paste. Refine. So kita dapat balik dekat kawasan yang ni tadi. Ini adalah TP yang pertama, ini TP yang aku nak. So pergi dekat H4 balik. Dan kita akan monitor pergerakan dia. Kemungkinan dia akan naik dulu di kawasan ini, ambil kita punya order. Ini adalah order sale. Aku buat entry sale di kawasan ini. Ini adalah harga yang aku tersetujui, yang aku sendiri setuju harga ni. Kalau misal kata pihak broker pun bersetuju, mungkin price ni akan naik. Kalau misalnya pasaran pun setuju dengan harga yang aku nak, price ni akan naik dahulu. Dan aku dapat dengan harga yang aku nak, dan baru dia teruskan penerjunan sampai ke sini lah. So aku punya strategi. Dan sebenarnya di dalam kawasan ini ada juga minor zone SNR yang aku tak lukiskan sahaja. Contohnya adalah di kawasan sini. Di kawasan sini, ini adalah minor. Dan minor ni pun ada potensial untuk sebagai halangan. Tapi bila sebagai kita cakap minor, halangan dia juga adalah minor.
Sedangkan yang besar ni tadi adalah major bagi aku. So itu adalah halangan yang terkuat akulah. So daripada sini, bila price ni dah hit aku punya entry dan dia nak ambil aku punya stop loss untuk bagi aku dalam keadaan loss, bukan mudah untuk dia berbuat demikian kerana terlampau banyak halangan. Dan begitu juga dengan TP ni, aku tak ada nampak mana-mana halangan ada di sebelumnya. Jadi aku mengharapkan perjalanan dia untuk pergi aku kepada profit yang aku target ni adalah perjalanan yang lebih mudah. Jadi apa-apa yang berlaku itu adalah cerita yang terkemudian. Kerja aku hanya beranalisis dan melakukan entry sahaja. Sedangkan hasilnya itu adalah ketentuan lah. Kan? Jadi aku cuma boleh beranalisis sebagai makhluk, aku cuma lakukan pekerjaan aku sebagai makhluk sahaja. So daripada sini apa yang aku boleh buat adalah aku dah melengkapkan analisis teknikal aku, dan daripada trend yang besar aku nampak dia sangat potensial untuk turun dan bukan terlalu susah untuk dia sampai kepada aku punya target. Di target aku tidaklah terlampau besar. Cuma entry ni boleh terbuka atau tidak itu saja. Jadi aku stop sharing. Untuk kali ni aku cuma membuka minda kepada mereka-mereka yang newbies tu. Aku welcome, aku raikan korang. Kalau korang nak jadi seorang yang trader yang lebih profesional, mungkin lebih daripada aku biasa-biasa je. Kena menuntut ilmu dan benda ni kena ada feel dan sertakanlah dengan minat yang mendalam. Sebab kalau tanpa minat, korang belajar, aku pun jadi malas nak ajar. Kalau akulah yang jadi tukang ajar, aku pun jadi malas nak ajar sebab tanpa minat tu sebenarnya tak ke mana. Dan korang akan jadi nampak lebih kepada mata duitan tapi tidak menghargai benda-benda yang sepatutnya menjadi faktor kepada trader itu sendiri. So sebab tu aku memang malas nak layan. Kalau orang bertanya tapi aku tahu dia punya minat bukan ke arah tu. Jadi untuk belajar ni kena tanamkan sedikit minat. Bukan sedikit lah, biar minat yang mendalam lah. Dan aku sentiasa meraihkan orang-orang yang datang kepada aku untuk belajar. Memang aku raihkan. Dan aku tak ambil cas apa-apa pun sebab aku bukan jenis macam tu. Tapi tengok pada mood aku jugalah kan. Bukan senang-senang aku nak berkongsi macam ni, just membuka minda. Okey, aku akhirkan video aku kali ni. Assalamualaikum. Peace. Happy trading.